video-video yang cantik kan. Jadi kita pun cubalah ambil peluang kan, bulan puasa kita pun nak sihat. So dengan produk DND yang bagus ni kita pun boleh sihat. Okay, so saya, kalau siapa yang nak buka kamera tu buka lah sama kita. Okay, siapa lagi? Okay, so saya masa. So saya jemputlah Cik Zubahari. Assalamualaikum semua. Boleh dengar tak? Waalaikumsalam. Dengar. Boleh dengar. Okey. Saya cuba share screen sikit. Saya pun tak berapa nak biasa dengan Zoom ni, tapi saya cubalah. HQ dia punya Zoom ke? Kita pinjam HQ punya. So saya try share screen ya. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Puan Cima sebagai host kita pada malam ini. So saya mengucapkan terima kasih kepada Puan Cima dan juga Cik Nashman lah kerana memberi peluang untuk saya sebagai speaker jemputan untuk menerangkan topik pada malam ini, iaitu asas reka bentuk dan cara mudah untuk kita edit video dengan lebih menarik. Okey, seterusnya pada malam ini saya akan memberi pengenalan diri saya dan seterusnya saya akan terangkan 7 prinsip dalam reka bentuk, psikologi warna dalam reka bentuk grafik, cara kita edit video yang mudah dengan menggunakan aplikasi InShot. Selain kita guna CapCut, kita boleh juga menggunakan InShot ni. Pada saya InShot ni lebih mudah dan straightforward lah daripada CapCut. CapCut ni pun sebenarnya lagi bagus lah sebab dia lebih advance, banyak features dalam kita untuk buat editing video ni. So dalam 7 prinsip reka bentuk ni saya akan menerangkan apa itu axis, symmetry, hierarchy, datum, rhythm, repetition dan transformation. So saya akan mulakan. Nama saya Zubahari. Background saya dalam bidang architecture dan telah join DND Elite ni sejak tahun 2021 sehingga sekarang. Dah 2 tahun lebih lah saya join bersama tim DND Elite ni. Dan saya dah menghadiri beberapa program yang telah dianjurkan oleh pihak DND World. Seperti tahun 2022, kita ada Pearl Leadership Program, DND Retreat di Kuantan, Pahang, DND Carnival Jom Sihat, dan pada tahun lepas banyak aktiviti telah dianjurkan oleh pihak HQ sendiri. Banyak ilmu yang kita pelajari lah, dapat pelajari dalam program yang telah diadakan, ilmu-ilmu online marketing dan juga motivasi daripada DND sendirilah. Dan yang terbaru pada Januari tahun ni, dinner bersama DND. So tahniahlah kepada team member yang telah menghadiri. Sebenarnya banyak ilmu yang kita dapat pelajari dengan menghadiri program yang telah dianjurkan oleh pihak HQ. Ini gambar saya bersama Dr. Nordin. Sebenarnya gambar-gambar ni adalah kita punya social proof lah, yang membuktikan kita ni adalah DND Elite yang sah. Dan daripada gambar ni kita boleh post ke FB page kita atau kita punya account, website dan sebagainya sebagai bukti kita ni adalah DND Elite yang sah. Okey, saya akan terangkan apa itu prinsip reka bentuk. Ada 7 prinsip reka bentuk. Yang pertama adalah axis atau dalam bahasa Malaysianya paksi lah. Paksi ni ia adalah garis yang ditubuhkan oleh 2 titik dalam ruang atau bentuk yang boleh disusun secara biasa atau tidak teratur. Kita ada 2 point ya, 1 point dan 2 point, dan satu garisan ni sebagai paksi lah. Dalam paksi ni kiri dan kanan kita boleh susun atau gubah bentuk atau objek atau ruang menjadi satu gubahan lah. So contoh yang ni dalam satu bangunan ni, contoh ini adalah circulation atau laluan utama yang dijadikan sebagai paksi lah. So dalam paksi ni kiri dan kanan ni ada terbentuk ruang atau bentuk yang kita susun yang secara teratur ataupun tidak teratur. Yang paksi ni macam satu kita punya guideline lah.
untuk kita membuat sesuatu reka bentuk. Seterusnya, yang kedua adalah prinsip simetri. Apa itu simetri? Simetri adalah keadaan yang memerlukan susunan yang seimbang bagi pola bentuk dan ruang yang setara pada sisi bertentangan dengan garis pemisah atau satah pusat atau paksi. So, tadi kita ada prinsip nombor 1, paksi. Dalam paksi ni, kiri dan kanan dia macam mirror image lah. Dia kiri dan kanan tu ada sama bentuk. Kiri ada satu bentuk yang sama di sebelah kanan. So, contoh dalam fasad bangunan ni, kita ada paksi. Kiri dan kanan bentuknya samalah. So, yang ni adalah simetri, prinsip simetri. Kiri dan kanan sama. Dan seterusnya adalah prinsip nombor 3, iaitu hierarchy atau susunan tinggi rendah. Hierarchy ni adalah sesuatu bentuk atau ruang boleh dijadikan dominan secara visual dan jelas yang membezakan bentuk daripada unsur-unsur lain dalam komposisi. Contoh, fasad bangunan ni atau elevation ni, kita akan nampaklah bentuk rumah yang rendah, sederhana dan tinggi. So, nampaklah dia punya peningkatan tu, susunan tinggi dan rendah objek tu. Yang ni dipanggil hierarchy atau susunan tinggi rendah lah. Contoh dalam objek kita ada bentuk square yang kecil, sedang dan yang besar. So, ini adalah peningkatan lah dari segi bentuk. Itu contoh untuk hierarchy. Apa itu hierarchy? Seterusnya, prinsip nombor 4 ialah datum ataupun satah ataupun tapak lah. Bagi saya tapak lagi mudah untuk kita faham lah. Datum ni merujuk kepada garis, satah atau isi padu rujukan dalam sesuatu gubahan yang berkaitan. Ia mengatur corak rawak melalui keteraturan, kesinambungan dan kehadiran yang berterusan lah. Contoh yang ni kita ada satu garisan sebagai satu tapak atau datum lah. Garisan dan ataupun satu satah dia sebagai bumbung lah di atas. Dan ia boleh juga sebagai satah yang menegak ataupun kita punya wall lah. Macam kita ada feature wall kan dekat belakang ni. Ini sebagai datum lah untuk objek ni. Satu lagi dalam bentuk 3D kita akan nampak lah yang ni, satah ni. Macam tapak dia, datum. Yang ni di bahagian atas. Seterusnya, prinsip nombor 5 adalah repetition atau pengulangan. Prinsip pengulangan ialah dengan menggunakan bentuk atau elemen secara berulang dalam sebuah gubahan. Sebagai contoh, dalam fasad bangunan ni kita ada bangunan yang samalah, repeat yang sama, berulang yang sama. Bentuk atau shape bangunan yang sama kita ulang, repetition. So, dalam contoh dalam siput ni kita ada bentuk yang melengkung ni kan, dia berulang bentuk yang sama. Yang ni adalah konsep prinsip repetition. Seterusnya, nombor 6 adalah rhythm atau irama. Ia bersangkut paut dengan repetition tadilah. Irama ni merujuk kepada sebarang pergerakan yang dicirikan oleh pengulangan corak atau motif yang teratur ataupun yang tidak teratur. Pergerakan mungkin dapat dilihat oleh mata kasar kita semasa kita mengikuti elemen berulang dalam komposisi. Contoh dalam bentuk ni kita ada repetition bentuk titik dot kan, dan pengulangan bersama dengan garisan ataupun square ni secara tidak langsung kita akan nampak satu rhythm lah, irama dalam objek ni. Contoh dalam gambar elevation ni, ini adalah kolom kan, dia bentuk yang pengulangan digubah, dia akan nampak secara, kita akan nampak irama lah dalam visual ni. Itu adalah prinsip rhythm. Seterusnya, nombor 7 adalah transformasi ataupun transformation. Transformasi ini adalah prinsip yang membolehkan reka bentuk memilih model struktur formal dan susunan elemen yang sesuai dan mengubahnya melalui satu siri manipulasi untuk bertindak balas kepada keadaan tertentu dan konteks tugas reka bentuk yang ada. So, proses reka bentuk ni ialah proses analisis dan sintesis, percubaan dan kesilapan, mencuba kemungkinan dan merebut peluang yang ada, dan proses untuk kita meneroka idea adalah penting bagi seorang pereka untuk membentuk dan memahami sifat asas struktur konsep tersebut. So, contoh yang ni adalah gambar gubahan bunga hantaran yang telah kita pelajari tadi, konsep yang paksi, axis,
repetition daripada bentuk contoh bunga ni, kita ulang yang sama, objek yang sama kiri dan kanan, dan dia akan secara tak langsung akan nampak irama lah atau rhythm dalam gubahan ni. Dan kita ada datum tapak ni sebagai datum satah tapak gubahan, dan kita ada simetri kiri dan kanan lebih kurang sama, dan ada prinsip hierarki lah, tinggi dan rendah. Ini contoh dalam satu reka bentuk atau gubahan supaya ianya lebih menarik lah, prinsip yang kita gunakan ni. Dan kita boleh guna prinsip ni, reka bentuk ni dalam kita punya reka bentuk grafik atau editing video, atau kita boleh edit kita punya gambar untuk beriklan lah, untuk produk D&D. Terima kasih menonton. Jangan lupa subscribe.